yang lain. Mampu, lepas tu syarat kedua, peluang. Dia mampu dan ada pilihan. Maka wajib baginya bagi seorang suami. Minta isteri anda nak bersalin dekat hospital tu, kami nak hak wanita tu. Wanita minta hak wanita beranak bersalin. Tak mau doktor lelaki, kami malu. Sepanjang minggu ini, kecoh mengenai seorang ustazah dan ustaz memberikan pandangan tentang isu suami dayus kerana membenarkan doktor lelaki menjadi bidan ketika isteri bersalin. Terbaru, penceramah bebas Ustazah Asma tampil menjelaskan mengenai perkara tersebut. Penerangan Ustazah Asma yang mudah, jelas dan padat membuatkan netizen lebih memahami tentang perkara tersebut. Tuan-puan dimati Allah sekalian, jika ada pilihan dan ada kemampuan, maka wajib bagi seorang lelaki, suami, subhanallah, untuk memastikan isterinya dapat rawatan dengan doktor perempuan, perawat perempuan. Dan ini bukan kata-kata saya, doktor perempuan Muslim. Jika tidak ada, maka doktor perempuan non-Muslim. Jika tidak ada, maka doktor lelaki Muslim. Jika tidak ada juga, maka barulah pergi kepada doktor lelaki non-Muslim. Okey, ini 4 tingkatan ya, 4 tingkatan. Baik, saya ulang lagi sekali. Ini kalau kita nak bacakan pendapat alim ulama dalam kitab-kitab muktabar. Apabila seorang wanita itu perlu dirawat, demam, sakit perut, pergi scan, bukan hanya untuk bersalin ya, yang mana rawatan itu melibatkan mungkin perlu dipegang ataupun perlu diperlihatkan auratnya perlu diselak. Nak buat scan kena selak kan. Jadi turutannya adalah bagi yang mampu dan bagi yang ada pilihan, yang ada kemampuan dan bagi ada pilihan. Duit ada, suami boleh bawa pergi ke klinik swasta ataupun boleh pergi ke hospital swasta. Maka pilihannya adalah, pertama, memilih doktor perempuan Muslim. Kedua, doktor perempuan non-Muslim. Ketiga, doktor lelaki Muslim. Keempat, doktor lelaki non-Muslim. Why Ustazah kena doktor lelaki Muslim dulu? Bagi saya lagi malu. Saya lagi malu baik doktor Cina ke doktor India non-Muslim. Kalau tak ada pilihan doktor perempuan, saya lagi sanggup, dia kata. Saya lagi sanggup dengan doktor lelaki yang non-Muslim. Kurang malu sikit. Tapi dari sudut pandangan syarak, lelaki Muslim lebih perlu didahulukan berbanding lelaki non-Muslim. Why? Kerana, Masya Allah, ini dalam perbincangan darurah. Dalam Islam, kita ada 3 asas. Dalam perkara-perkara harian ni ada 3 perkara. Yang pertama, adanya hajiat, keperluan dalam hidup. Lepas tu ada darurah, darurat. Dalam bab bersalin, dia masuk dalam bab darurat dah ni. Lepas tu ada tahsiniyah, ada perkara-perkara yang hajiat, perkara yang kita berhajat. Kan darurah, kalau tak dapat, darurat, boleh mati. Boleh masalah pada keturunan, boleh masalah dari sudut akal, boleh masalah dari sudut kesihatan, nyawa. Ni, darurah ni, hajiat keperluan. Tahsiniyah ni kehendak. Perasan atau tidak, dalam kehidupan kita, dan ketiga-tiga ni dibincangkan dalam hukum syarak. Saya bidang syariah ya. 3 perkara ni. Ada darurah. Bila darurah, antaranya qawaidnya darurah tubuhil mahzurah. Darurah kena hilangkan. Kan akan membawakan kebaikan. Bila datang darurah, kena hilangkan mudarat tu. Masya Allah. Sebab itulah bagi orang yang tidak mampu, yang betul-betul tidak mampu, dengan syarat dia dah berusaha. Dia dah usaha dah. Tapi tetap tak mampu, tidak ada kemampuan dan tidak ada pilihan. Maka tidak jatuh dayus bagi suami yang sebegitu. Apabila isterinya bersalin di hospital kerajaan contohnya, ataupun hospital swasta contohnya, lalu dirawat dan disambut oleh doktor lelaki. Lalu terlihatlah aurat sampai peringkat kemaluan isterinya. Dengan syarat darurah, suami ni telah berusaha. Usaha. Mungkin kewangan dah usaha juga, simpan sikit-sikit. Lepas tu doa. Doa pun dah doa juga. Masya Allah, dah doa juga, usaha-usaha juga. Akhirnya
tak mampu juga, maka dia bukan dayus. Allahu akbar. Jadi dalam keadaan begini, minta maaf ya, pada lelaki yang ada pilihan dan ada kemampuan tetapi sengaja memilih doktor lelaki untuk merawat isterinya, na'udzubillah min zalik. Saya sebut na'udzubillah sebab saya bukan nak kata direct. Takut juga, na'udzubillah, ia boleh jatuh dalam golongan yang dayus sebab dia ada pilihan. Kita bukan cakap darurah bagi orang yang miskin, orang yang asnaf, orang yang tak mampu, orang yang memang tak ada kemampuan untuk sediakan belanja untuk dapat rawatan daripada doktor perempuan. Jelas tak penjelasan saya? Jangan salah faham.